Assalamualaikum, salam sejahtera buat anak murid, rakan guru dan ibu bapa sekalian. Menemui semua subjek matematik tahun 5. Jom saksikan bersama-sama. Semoga ia bermanfaat dan boleh dimanfaatkan kepada orang lain. Tajuk pelajaran pada kali ini iaitu 6.0 ruang fokus kepada selesaikan masalah. Sila rujuk buku teks muka surat 228 hingga 231. Kita lihat standard kandungan 6.5 selesaikan masalah. Standard pembelajaran pula 6.5.1 menyelesaikan masalah harian yang berkaitan dengan tajuk ruang. Selesaikan masalah. Kita lihat yang pertama, selesaikan masalah. Zarik mereka bentuk pelan kolam ikan hiasan dengan menggabungkan dua bentuk. Okey, bentuk oktagon dengan bentuk segi empat tepat. Dia akan membuat pagar di sekelilingnya. Berapakah panjang pagar itu? Baik, kita pahami soalan. Gabungan segi empat tepat dan oktagon sekata. Ukuran kolam seperti dalam pelan. Cari panjang pagar di sekeliling kolam. Itu maksudnya kita fahami soalan. Kita cari ukur keliling. Ini ada kaitan dengan perimeter. Kita akan cari setiap sisi. Sisi oktagon dengan segi empat tepat ni berapa dia punya sisinya. Okey, sini kita dah dapat. Kita dapat lihat di sini ada sisinya setentang. Okey, sini 20. Baik, kita akan fikirkan cara tandakan panjang sisi luar kolam. Kita dapat tanda panjang sisi luar kolam yang bertanda ni. Jumlahkan panjang semua sisi luar kolam untuk mencari panjang pagar. Ini kita buat lakarannya. Baik, kita lihat seterusnya. Selesaikan. Panjang pagar, panjang sisi luar kolam, segi empat tepat tambah panjang sisi luar kolam, oktagon sekata. Kita panjang untuk segi empat tepat luar kolamnya iaitu 1 tambah 20 tambah 10 tambah 20 tambah 1. Kita akan dapat 52. Manakala panjang sisi luar kolam oktagon sekata iaitu 7 darab 8. Hanya 7 saja, yang satu bertindih tak dikira. Di 7 darab 8, 56 meter. Jadi, panjang pagar iaitu ialah 108 meter. Ini di sini kita akan buat semakan. Perimeter kolam iaitu 8 darab 8, 64. Perimeter kolam segi 4. Segi 4 tepat, yang ini oktagon tadi, 64. Segi 4 tepat ialah 60.
kita tambahkan 64 tambah 60, 124 tolak 2 darab 6, 12. 2 darab 6, 2 darab 8, 16. Jadi 124 tolak 16, kita akan dapat panjang pagar ialah, atau perimeter sisi luar kolam itu ialah 108 meter. Baik, kita lihat yang kedua. Jafri melakar potongan yang akan dibuat pada sebuah bongkah kayu. Lakaran potongan itu berbentuk kuboid. Kuboid. Kira isi padu bongkah kayu selepas dipotong. Ini adalah kuboid. Pahami soalan, kena pasti ukuran panjang, lebar dan tinggi bongkah kayu asal serta bentuk potongan. Di sini kita ada nampak dua bentuk. Yang sini kuboid, yang ini adalah bentuk L. Setelah potongan ini dikeluarkan, potongan berbentuk kuboid, cari isi padu bongkah kayu selepas dipotong. Maksudnya yang bongkah kuboid ini akan dikeluarkan. Kita lihat, fikirkan cara. Isi padu bongkah kayu asal iaitu 23, panjang darab lebar darab tinggi. Panjang darab lebar darab tinggi, kita akan dapat di sini isi padu kuboid yang akan dipotong 14 darab 16. 16 di sini. Panjang lebar 16, tinggi 14. Jadi di sini kita akan fikirkan caranya. Lepas tu kita tolakkan. Isi padu bongkah kayu selepas dipotong iaitu isi padu bongkah kayu asal tolak isi padu kuboid yang akan dipotong. Itu kita kena fikirkan cara sebegini. Kita lihat seterusnya. Baru kita selesaikan isi padu bongkah kayu asal. Tadi kita dapati kita perpanjang darab lebar darab tinggi. 23 darab 16 darab 18, kita akan dapat 6,624 cm padu. Maka ada isi padu kuboid yang akan dipotong 14 darab 16 darab 14. Di sini kita akan dapat 3,136 cm padu. Jadi kita nak keluarkan kuboid yang akan dipotong tu, dan kita akan dapati di sini 3,488 cm padu, iaitu isi padu bongkah kayu selepas dipotong dan dikeluarkan. Kita lihat yang ketiga. Ayah ingin membina siar kaki di halaman rumah dengan bata seperti dalam gambar raja. Ayah membutuhkan RM4,000. Kos membina 1 meter persegi siar kaki ialah RM100. Adakah wang itu mencukupi? Baik, kita kenal pasti ukuran panjang dan lebar siar kaki A dan B. Kira luas siar kaki A dan B. Seterusnya cari jumlah luas kawasan siar kaki A dan B. Seterusnya kira jumlah kos kawasan siar kaki A dan B dan buat kesimpulan sama ada peruntukan RM4,000 itu cukup atau tidak. Kita lihat di sini. Luas kawasan siar A ialah 6 darab 4, 24. Panjang darab lebar ialah untuk A ialah 24 meter persegi, manakala untuk B ialah 2 darab 4 iaitu 8 meter persegi. Jumlah luas kawasan siar kaki A dan B iaitu luas kawasan A 24 tambah 8 ialah 30 meter persegi. Baik, seterusnya. Jumlah kos kawasan siar kaki iaitu jumlah luas kawasan siar kaki A dan B darab 1 meter persegi. Jadi kita dah kira 32 darabkan dengan 100, jumlahnya ialah RM3,200. Adakah ia mencukupi? Ya. Wang peruntukan RM4,000 cukup sebab
kos yang kita kira tadi adalah berjumlah RM3,200 dan ada bakinya RM800. 4,000 tolak RM3,200, kita akan dapat bakinya ialah RM800. Coba ini. Selesaikan masalah di bawah. Okey, di sebelah ini. Pak Cik Naim membuat parit di sekeliling tanah kebunnya seperti dalam gambar raja. Kira panjang parit itu. Okey, parit di sekeliling kebunnya. Jadi kita kena pasti laluan-laluan. Ini ada kaitan dengan perimeter. Kita lihat laluan cukup atau tidak cukup. Okey. Okey, yang ni tiada, kita kena cari. Panjang ni 3,5, kita kena tolak 10,0 tolak 3,5 untuk kita cari yang belah sini. Okey, jadi kita akan dapat 6,5. Okey, 6,5. Lepas tu kita cari yang sebelah sini. Di 10 tolak 2,5. Di sini kita akan dapat 7,5. Okey. Okey, yang sebelah sini. Macam mana caranya? Ialah 4,8 tolak 2,5. Sini kita akan dapat 2,3. Jadi laluan-laluan untuk perimeter ni kita dah selesai. Jadi kita perlu tambahkan saja. 10 tambah 10, 20. Yang penting bila perimeter kita kena susun macam ni. 10 tambah 10 tambah 6,5 tambah 2,3 tambah 10,2 tambah 4,8 tambah 6,7 tambah 7,5. Yang penting ini. Baru kita dapat jawapan. Kalau nak selesaikan boleh kita susun apa ni secara dalam bentuk lazim. Okey, kita congak saja. 6,5 tambah 2,3 8,8. Ini tak sifar. Lepas tu 10,2 tambah 4,8. Kita akan dapat di sini ialah 15. Okey. Lepas tu 6,7 tambah 7,5 kita akan dapat 14,2. Jadi ada berapa sisi punya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Lepas kita tambahkan. Okey. Kita ulang balik 10 tambah 10, 20. 6,5 tambah 2,3, 8,8. 10,2 tambah 4,8 dapat 15. 6,7 tambah 7,5, 14,2. Kita tambahkan saja. Okey, 8 tambah 2, 10. Okey, 1, 8, 9, 14, 18. 1, 3, 4, 58. Jadi panjang parit inilah 58 meter. Baik, kita lihat sekeping kad dengan permukaan asal berbentuk segi 4 tepat telah dipotong seperti raja. Seperti gambar raja. Cari perimeter kad yang tidak dipotong. Okey, kad yang tidak dipotong yang ini. Okey, ini yang dipotong yang berbentuk segi 3. Baik, kita kena cari. Okey, sini 50, sini tambahkan ni 60. Di sini 40. Okey, kita tulis perimeter yang pertama ni. Itu 60 tambah 40 tambah 30 tambah 50. Ini dalam sentimeter.
Okay, kita akan dapat, kita congak saja 100, 130, 180 cm. Berapakah luas permukaan kad yang tidak dipotong? Okey, kita bagi kepada 2, ini A, ini B. Okey, B itu ini yang kedua. 1/2, ini yang kita cari B dulu 1/2 darab tapak darab tinggi. Di sini kita akan dapat, kita potong sini 15. Ini 15 darabkan dengan 40. Kita congak 15 darab 4, 60. Di sinilah 600. 600 cm persegi. Okey. A pula 30 darab 40 panjang darab lebar. Okey, 12 1200. Okey. Jadi kita tambahkan saja 600 tambah 1200. Kita akan dapat luas kad yang tidak dipotong ialah 1800 cm persegi. Bentuk halaman rumah Seng Huat adalah seperti gambar rajak. Dia menanam rumput di seluruh halaman rumahnya. Hitung luas kawasan berumput. Kita nak cari macam mana? Baik, ini kita boleh nampak ada gabungan dua bentuk. Kita satukan macam ni. Kita A, yang ni B. Kita A pula. Panjang darab lebar. Panjang A ialah 25. Lebar ialah 15. Ini meter. Meter persegi. Okey, kita buat bentuk lazim di sini. Okey, 5. Okey, letak sifar 5. 155, 122 tambahkan. Sini kita akan dapat 375. 375 meter persegi. B. B setengah darab tapak. Tapak ialah 15. Darab tinggi ialah sini 15 tambah 25 ialah 40. Di sini kita permudahkan 2 darab 1, 2 darab 20. 2 darab 15, 30. Letak sifar. Itu 300. 300 meter persegi. Lepas tu kita tambahkan saja 375 tambah 300. Kita akan dapat 675 meter persegi. Ini adalah luas kawasan berumput untuk soalan ini. Seterusnya, dalam satu projek reka bentuk, sebuah kuboid dipotong. Dipotong dan dikeluarkan daripada sebuah kubus. Hitung isi padu kubot yang dikeluarkan. Kita lihat yang pertama, panjang. Panjang ialah 10. Darab lebar 5. Darab tinggi ialah 5 juga. Jadi kita ambil, nak mudahkan, 10 darab 5, 50. 50 darab 5 adalah 250 cm padu. Sebab ni isi padu. Ini isi padu kubot yang dikeluarkan. Adakah isi padu kubus yang tinggal 7,750 cm? Buktikan. Baik, kita cari keseluruhan. Yang kedua, keseluruhan. Ini maksudnya belum dikeluarkan lagi kubot ini. Panjang darab lebar darab tinggi 20 darab 20 darab 20. 20 darab 20 darab 20. Okey. 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. 8 ada 3 sifar. Jadi, 8,000. Okey. Nak kepastian macam ini. 20 darab 20. Okey.
Okey, 400 darabkan dengan 20. Sifar turunkan 2 darab sifar, 2 sifar, 8,000. Adakah isi padu kubus yang tinggal 7,750? Baik, kita tolakkan untuk mendapatkan buktinya. Adakah 7,750? Okey, sifar 577. Ya, isi padu kubus yang tinggal ialah 7,750 cm padu. Baik, salin gambar poligon sekata yang berikut. Tulis ciri-ciri dan nama poligon sekata dalam petak kosong. Ini ialah oktagon. Dan ini ialah pentagon. Okey, kita lihat ciri-cirinya. Ini adalah perpenjuru. Okey, yang ini adalah penjuru. Yang ini adalah sudutnya. Okey, untuk yang B, okey, yang di dalam ini namanya paksimetri. Dan inilah adalah sisinya. Sisi lurus. Okey, inilah adalah merupakan ciri-ciri yang ada pada poligon sekata. Baik, ukur sudut pedalaman bagi poligon sekata, tulis nilai sudutnya. Baik, kita telah belajar sebelum ini. Kalau bentuk poligon segi empat sama, kita dah dapati bahawa sudut bersudut tegak ini nilainya ialah 90 darjah. Manakala sudut dalam bentuk oktagon, ini adalah bentuk segi empat sama. Segi empat sama. Dan ini adalah bentuk oktagon. Dan nilainya kita dah telah belajar sebelum ini. Nilai sudutnya ialah 135 darjah. Kita dah belajar sebelum ini. Maksudnya semua sudut-sudut yang ada ni 135 darjah. Semoga penerangan sebentar tadi telah dapat membantu anak-anak memahami maksud luas, juga perimeter dan isi padu. Juga membantu anak menyesuaikan masalah harian yang berkaitan dengan isi padu gabungan bentuk 3 matra, kubus dan kuboid. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.